Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni topik dia tak besar saja nak cerita tentang pengalaman berkongsi rezeki. Okey. Pengalaman berkongsi rezeki, insya-Allah. Saya cuba tak nak tarik panjang, saya cuba insya-Allah saya cuba. Tentang pengalaman saya. Saya buat kerja-kerja construction, renovation, kerja-kerja sub. Okey, pengalaman saya macam ni. Kalau saya dapat projek besar, satu rumah contoh, saya akan pecah kepada orang saya yang saya sentiasa ada subkon saya dan 2-3 orang. Ada yang boleh makan seorang, saya makan seorang. Yang mana boleh makan seorang, saya akan makan seorang. Sampai sekarang lebih kurang 14-15 tahun saya ada dalam industri ni. Maksud saya makan seorang tu bukan apa, kira apa projek yang masuk, saya boleh handle seorang dengan orang-orang saya handle. Saya ambil, saya kira, saya bagi, jalan. Yang mana saya rasa bukan expertise saya, bukan saya punya kemahiran, saya akan pecah. Macam bahagian aircon, saya bagi member lain. Ada seorang dua, seorang tu tak boleh buat, saya bagi lagi seorang. Sama juga piping, tak ada expertise yang bahagian bawah tanah, manhole, saya bagi orang lain. Kebanyakan kerja saya kongsilah, dengan izin Allah saya kongsi. Saya rasa yang mana saya boleh buat seorang settle, saya settle sampai last. Yang mana tak boleh settle, saya akan kongsi. Dan satu lagi sikap orang kita yang saya tak berapa seronok sampai ke hari ni. Kalau kita nak ambil contoh, dapat satu kerja, kita kira contoh, katalah kerja tu tak besar, kita kira 500 ke 600. Mereka boleh banding dengan orang yang, sorry to say, bukan nak racist, saya just ambil contoh, bukan nak racist, benda betul. Katalah orang kita buat 500, dia sanggup bagi ke orang bukan Islam, bukan orang kita lah, okay? Dia sanggup bagi ke orang bukan kita dengan beza 50-100 ringgit. Beza 50-100, kawan tu boleh kaya. Kalau saya tak tahulah, dia kalau boleh jadi midnight millionaire, tak apalah. Bukan saya nak peli apa, saya camdek lah. Saya bagi tahu direct, straight to the point. Disebabkan RM50, RM100 sanggup bagi kepada bukan orang kita, apa yang dah seronok dengan benda tu. Tuan-tuan, kongsi rezeki ni bukan saja bermaksud kita sedekah kat masjid ke, sedekah kat orang ke, buat zakat ke, infak ke, buat kerja amal ke. Dalam urusan tugasan kita pun, macam saya sebagai seorang kontraktor pun, ada kerja amal dalam tu. Sedekah ada, infak ada, kerja amal ada. So, bila kita nak bagi kat orang kita ni, kita tengok, takat 50-100 kawan tu dia ambil, dia buat apa kalau kita bagi kat orang kita pun. Family makan, duit tu banyak benda-benda yang baik-baik, nak makan minum, mungkin masuk tabung masjid, anak bini makan, beli pakaian, beli minuman, beli ubat ke apa. Kira memang orang kita kan, dia akan guna duit ke jalan yang benar. Betul tak? So, apa beza nak berkira tentang 50-100 ringgit tu? Kalau beza 1,000-2,000 saya pun faham. Macam projek 10,000, orang lain boleh bagi 8,000. Okey bagilah. Bagi saya, kalau saya mampu, ikutkan kalau keadaan saya mampu. Kalau kerja projek tu 10,000, orang lain sanggup bagi 9,000 pun, saya sanggup bagi kat orang Islam kita. Betul saya cakap. Saya pernah buat. Saya cerita pengalaman saya pernah buat. Walaupun saya subkon, saya dapat projek tu, katalah saya kira bagi 10,000. Orang lain dapat kontraktor lain 9,000. Saya bagi kat orang 10,000 tu juga. Sebab apa? Saya kenal dia macam mana, orang kita, dan saya tahu apa dia buat dengan duit yang dia duk ada sentiasa. Daripada saya bagi kat orang lain 1,000, tak ada apa. Kalau kata projek 10,000, lebih pada 10,000, takat beza 1,000. Kalau orang tu berkemampuan lain, kalau dia takat fikir, alah 1,000 tu aku bagi dia, apa masalah? Kita tahu dia tu geng-geng orang-orang masjid, geng-geng orang-orang yang buat umrah haji, yang buat kerja-kerja amal. Confirm duit tu pergi tempat-tempat yang baik. So,
Bagi pun tak rugi. Akhirat saham banyak. Pasal apa nak fikir? Okey, kalau kata setengah orang 1000 banyak. Okey lah. Saya dah kata kan, berbanding pada kemampuan masing-masing. Ikut kemampuan masing-masing. Kadang-kadang macam saya dapat subkon, saya dah kuota dah. Okey, kadang saya dapat kuota daripada seseorang hamba Allah ni ataupun sesiapa saja, bajet dia 15,000. Dia bagi kat saya, kena bagi saya 15. Saya carilah saya punya subkon ataupun orang lain. Saya akan fokus pada orang kita dulu sebelum bagi pada orang yang bukan orang kita. Maksud saya akan fokus pada subkon Muslim first. Apapun saya Muslim first. Tak boleh nak buat tak ada orang, baru saya cari yang non Muslim. Okey, kena faham saya bukan resist. Saya kalau boleh utamakan orang kita dulu daripada bagi kat orang lain. Sama-sama cari makan, cari pahala dunia akhirat. So saya dapat kuota contoh 15k punya kerja. Contoh 15k punya kerja, kawan tu dah bagi 15k. Pandai-pandai saya nak buat 14 ke, 13 ke, 10 ke, 12 ke. So saya akan cari 2-3 orang yang saya tahu yang mana saya bagi ni orang tu, orang macam mana. Kaki semayang ke, family bagui ke, jenis duit dia buat apa. Tengok subkon ni kira ni bagui, family bagui. Beza tak sampai banyak. Okay, saya dapat 15, saya tengok dia kira bagi saya 13. Ada orang lain 14, ada orang boleh 14 setengah. Saya tengoklah mana yang murah dan mana yang orang tu kira boleh bagi saya dapat pahala lebih. Same time, untung pun untung, pahala pun dapat. Saya akan bagi. Sama juga saya pun bila kadang-kadang rasa macam adalah hamba-hamba Allah kat luar, kenalan-kenalan. Orang tu dah kaya, dah kontraktor besar. Lagi-lagi dapat projek, bagi kat dia. Dapat bagi kat dia. Dia makan tak habis kot, duit yang dia ada pun makan tak habis. Okey, dah kontraktor kelas A, kelas B, okey. Dah kenal, bagi. Dia pun bukan sat bagi kat kita pun. Kenal pun, semua kenal pun. Tapi semua nak makan sendiri, makan seorang, makan geng-geng mereka. Apa salah bagi peluang kepada orang-orang baru ataupun orang-orang lama yang tak ada peluang nak naik lebih buat projek besar-besar ni. So saya pun kadang-kadang cuba cari yang besar-besar, nak kongsi rezeki dengan subkon-subkon yang kecil-kecil. Nak juga kongsi rezeki dengan subkon-subkon yang ada. Saya cuba selama ni mencari kalau boleh nak buat projek daripada bawah. Kira dari tanah ni sampai rumah siap. Tak ada rezeki lagi nak dapat, tak ada rezeki lagi nak buat. Sebelum ni pernah cuba pergi ukur apa semua tanah, lot untuk buat rumah sebiji, 2 biji, setingkat, 2 tingkat. Tak ada rezeki. So benda tu bukan senang, ratus ribu punya kerja. Kalau kata tempat-tempat lain dia mungkin puluh ribu, tak sampai 100 ribu. Faham, bukan saya tak faham, saya faham. Jadi normal. Tapi daripada duk bagi orang yang biasa duk bagi tu, apa salahnya tengok ramai kat luar tu yang tak ada job, ada yang job kurang, ada yang slow. Kontraktor kecil-kecil, kita bagilah peluang pada mereka. Ni dah orang tu dah kenyang, duk sumbat lagi masuk. Dia pun ambil juga, nafsu ambil juga. Bukan kata tak apalah baik kat orang lain. Ataupun dah tahu saudara mara, geng-geng kenal-kenal orang kita, kontraktor. Bukan nak habaq baik kat kawan tu, baik kat kawan ni. Tak ada. They will never recommend to anyone. Yang tu satu perangai orang kita yang paling buruk. Tak boleh nak lawan orang lain, bangsa lain. Senang cerita saya buat bangsa lain. Sorry to say, 5 kedai ais kacang niaga sekali, bangsa lain, dia boleh abang tak apa, sini penuh, pergi makan sana. Tak apa, sana penuh, mai makan sini. Tak apa, sini penuh, tak apa, sini duduk. Confirm kalau kita 5 kedai ais kacang, orang kita punya, apa jadi? Sendiri tahu apa jadi, betul tak? Saya tak payah nak gurai. Sama juga. Kedai-kedai jual barang-barang produk, apa saja pun. Katalah 5 direct kedai jual barang yang sama. Kawan tu mai, kawan ni mai. Kalau bangsa lain, tak heran dia sembang melawak apa semua. Oh tak cukup tak apa, mai saya bagi. You ambil sini pun sikit, you ambil sini. You pergi kedai sebelah tak apa, you ambil dekat sana. Habis ini tak cukup, mai sini. Mereka kongsi-kongsi. Kawan tu tak ada yang brand ni, dia bagi brand tu. Kawan tu tak ada hak model ni, dia bagi model. Dia tak suruh pi kedai lain, kedai ni tak bagus ke, kedai tu tak ada guna lah apa, tak ada komplain. Kalau confirm orang kita punya niaga sama produk, sama barang,
sendiri tahu apa jadi lah. Dan dia abang, jangan pergi sana, yang tu dia jual barang tak betul, dia jual barang tak ada kualiti, dia tu tak guna apa. Nak bagi jatuh lah. But not everyone lah tuan-tuan, tapi kebanyakan. Bukan semua, tapi kebanyakan. Pengalaman kebanyakan. Kita pun tahu, tapi itulah. Mengaku Islam, hari-hari duduk selam. Saya pun tak faham nak cakap macam mana. Ada pengalaman saya dapat daripada saudara mara kerja. Beza RM150. Sanggup bagi kat non-Muslim. Bagi kat dia, kita tahu dia makan family dia, tapi pahala tu tak dapat. Pahala ni pun ada flashing, ada pairing. Bukan MLM saja ada flashing pairing. Pahala pun ada flashing pairing. Dosa pun ada flashing pairing. Dia cabang-cabang dia pergi sampai akhirat. Daripada dunia sampai akhirat. Pernah dapat projek sampai beza RM100-200 pun Allah. Kalau saya dapat RM100-200 extra tu, dah tahu extra mana pergi duit tu. Masing-masing tahu pergi mana. Sanggup daripada RM100-200 tu bagi kat, orang kata apa, bagi kat non-Muslim, bagi kat orang lain. Habis tu dia rasa seronok. Saya dah bagi kat orang lain, beza RM100 buat apa. Macam dia dah pergi naik gunung Everest, dia punya seronok bagi kat orang lain. Saya pun tak faham apa yang dia seronok. Tapi saya abang tuan-tuan, saya buat pengalaman yang bukan orang Islam kita, non-Muslim yang customer. Adalah certain saya yang bukan orang kita. Siap kerja dia puiti bagi extra RM100-200 lagi kot ada. Kita dah kira bagi dia dah bayar 100%. Siap panggil mai rumah buat catering, orang Islam kita makan. Dia buat catering panggil orang Islam buat. Siap bagi ampau lagi ni, saya puiti lah juga, saya mai rumah cantik lah, puiti orang puji, seronok. Bagi lagi RM100-200 ikut atas. Kalau orang kita, dia kalau beli nak cucuk, nak pukul, bagi rata. Kalau beli nak kurang, mampu punya kurang. Yang tu saya tak nafi benda tu, kita pun tahu. Kalau bagi kat kontraktor orang kita ni, dia kira nak kurang. Kalau beli nak kurang sampai dia tak ada apa-apa pun, kawan tu sampai last split tak nak kata apa. Pecah kepala, janji aku dapat job. Pimai last split, untung apa pun dia lah. Perlukah kita buat macam tu kat orang kita? Kita tekan dia sampai macam tu. Tak patut. Sorry to say, kita sanggup bayar riba setiap bulan kepada bank. Housing loan, car loan, motor loan. Kadang-kadang barang kemas, kadang-kadang installment perkakas rumah. Itu semua riba dan sebuah kita sanggup bagi. Kita tahu semua tu perang dengan Allah. Dosa besar. Perabot, kita bayar installment perabot, installment TV, katil, almari, periuk, pressure cooker, barang kemas, motor, kereta, rumah. Banyak yang konvensional loan, bukan Islamic loan. Kita tahu kena sampai 10 ton, 20 ton, ada yang 5 ton. Yalah yang kereta ke rumah apa ni, kereta motosikal 2 ton, 3 ton, kereta 9 ton, apa ni, rumah 20 ton, 30 ton. Perkakas rumah setahun ataupun 6 bulan. Semua tu riba dan subah. Kita boleh buat bodoh, boleh buat tak tahu, sanggup bayar, tak sanggup bagi sangkut, sanggup bayar cepat, sanggup bayar sampai tak mau bagi ada masalah. Genuine tau, kita bayar cantik, kita boleh bangga cakap, bangga diri boleh cakap dengan bangganya, dengan sungguh seronok. Bayar cantik tau, bank tak kacau tu dah. Ungkap apa? Riba boleh bagi kat mereka sampai puluh ribu, ratus ribu, ribu-ribu. Tapi nak bagi ekstra ke orang kita satu job, beza 100-200 ke 1,200, berkira nak mampus. Kadang-kadang disebabkan 50-100-200, 1,200 tu, kawan tu merana. Susah nak bini, hutang tak boleh nak bayar. Tapi kalau dia jadi di sebaliknya, disebabkan 50-100 itu, Allah ubah sedikit masa dia punya hidup, dapat selesai apa-apa hutang kecil. Sama juga beza 1,200, dia dapat job tu, dia dapat settle hutang apa yang patut, dia dapat settle ubah ke apa ke. Besar rahmat kalau jadi macam tu. Tapi kebanyakan orang kita dia, itulah kadang-kadang makan benda yang subhah, haram, hati pun gelap hitam. Kita duk makan benda-benda haram, subhah ni maksud saya makan makanan yang bukan kita masak. Kacau rasta,
Ais kacang sanggup beratok. Ais kacang sanggup beratok makan. Pakai tudung labuh pun ada, purdah pun ada. Orang kita lebay-lebay pun ada dengan dengan songkok, dengan serban. Ada yang buat bodoh, buat duduk makan minum. Chow rasta tu, ais kacang cendol. Ni satu lagi tun sadun, pun serupa tu juga. Kita dah tahu dah, tapi tak rasa jijik, tak rasa geli. Saya pun tak faham kadang hati jadi apa, tak tahu. Akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ubah lah ni bila lagi? Kalau tak ubah sekarang, bila kita nak ubah? Kita nak tunggu malaikat mai depan kita habaq ke? Awak kita ni hebat sangat sampai malaikat nak kena tunggu kita depan-depan baru kita nak dengar. Atau nak tunggu wali Allah mai? Apa cerita ni? Saya pun tak tahu nak kata. Kadang-kadang tengok lawa juga dia ni buat joker macam tu. Sanggup buat bodoh, buat macam tak ada apa jadi pun. Deri tunggu sampai dapat belah. Ada yang sampai sanggup duduk makan habis pinggan kosong dengan bangganya. Habis tu belah. Saya pun tak tahu dapat apa. Hati tu problem tuan-tuan. Amalan kita tak diterima. Banyak benda yang tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, main tingkah tuan-tuan. Jaguar. SJ tuan-tuan. SJ. Baru lepas. Tak salah kalau kita berimpian besar. Tak salah apa kita nak impian besar. Bukan kita ambil duit orang. Tak salah kita nak berkhayal besar-besar. Janji benda yang kita halal tu benda halal lah, bukan benda haram. Takat ni lah tuan-tuan saya nak abang. Janganlah berkira. Sometimes kita berkira 50, 100, 200, 300 ataupun 1000, 2000. Kadang-kadang benda tu yang dapat memberi impact kepada certain orang Islam kita, dapat memberi perubahan yang besar kepada hidup dia, kita tak tahu. Kalau kita mampu, jangan kira. Tak mampu lain cerita. Itu atas kepribadian, kemampuan masing-masing. Saya dah bagi tahu. Tak ada paksa benda ni, tak ada paksa, tapi kita tengok kemampuan atas apa yang kita boleh buat. Tak mampu, ada bajet. Kalau ada bajet tak apa, biar. Kalau rasa tak apa, ada lebih mampu, okey bagi ya. Jangan kira tuan-tuan. Saya tengok ramai kira. Lagi-lagi mai pula kenalan ni. Saudara mara ke adik-beradik. Lagi berkira. Salah. Dia bila mai saudara mara ni, adik-beradik ni, kawan-kawan kenal ni, mereka kalau boleh nak pancung kita, pancung betul-betul. Nanti yang saya tak faham. Bukan semua tuan-tuan, bukan semua lah. Bukan semua. Certain lah. Bukan semua, saya cakap bukan semua. Certain people lah. Saudara mara, adik-beradik, dara-dara kita. Dia kalau boleh nak pukul rata, nak pancung kita. Tak pernah, saya jarang sekali dengar. Tak apa bang, lebih tak apa. Nanti kaya sedekah. Allah, susah nak dengar sebutan tu tuan-tuan. Susah gila. Tak kisah, tak apa bang. Abang kira abang lebih faham, tak apa. Janji job ni abang punya. Bro, ni job you punya lah. You kira berapa pun saya bagi sama you. Extra tak apa, itu sedekah untuk you sama family. Allah Akbar. Susah nak dengar. Susah. Ada, bukan tak ada. Ada. Susah dengar. Tak apa abang, abang ambil buat bajet saya dah ada. Abang kira berapa pun tak apa abang. Patut-patut nak abang. Lebih tak apa abang. Sedekah. Infak. Allah. Sejuk hati. Nak dengar macam tu bukan senang. Susah. Limited edition. Tuan-tuan dan puan-puan, limited edition. Itulah kalau boleh kita kongsilah rezeki. Jangan berkira. What you give, you get back. Jangan lupa, apa yang kita bagi, mesti dapat balik. Kalau tak di dunia, di akhirat. Tapi insyaAllah, Allah izin, dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Confirm tuan-tuan. Buat tengok. Confirm dapat. Kadang-kadang kena tunggu masa. Kadang-kadang tunggu masa. Dia benda yang miracle ni, tunggu masa. Okeylah, sampai sini saja saya kongsi tentang berkongsi rezeki ni. Kita jangan berkira lah. Sama-sama kita bantu sesama insan
orang Islam kita. Buat apa yang perlu kita buat, sekecil-sekecil pun boleh sampai sebesar-besar pun boleh. Jangan berkira, jangan kedekut. Jangan kedekut. Buat, Allah tengok semua. Malaikat kanan kiri tulis semua. Buat, cakap mana boleh buat. Sampai sini saja. Terima kasih banyak. Dah 20 minit. Saya minta maaf ambil masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.